Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Tuan Pengerusi Majlis, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan ahli Lembaga Pengarah Syarikat Nomini Syariah Berhad. Tujuan pembentangan kertas kerja saya pada hari ini ialah untuk mendapat kelulusan ahli lembaga pengarah bagi pelaksanaan waktu kerja anjal untuk syarikat ini. Untuk makluman ahli lembaga pengarah, pada masa ini syarikat mengamalkan waktu kerja tetap, di mana setiap pekerja perlu datang kerja pada pukul 8 dan balik pada pukul 5 petang. Jadi pada masa ini 8 jam perlu dihabiskan oleh setiap pekerja, di mana 1 jam diberi untuk waktu makan daripada pukul 1 hingga pukul 2. Dan untuk makluman ahli lembaga pengarah, di masa ini syarikat telah mengalami beberapa masalah dengan pelaksanaan waktu kerja tetap ini. Di mana pertama didapati kita menghadapi banyak kehilangan pekerja-pekerja yang baik. Macam mana? Sebaliknya, untuk menggantikan pekerja-pekerja yang hilang ni, kita masih lagi tercari pengganti pekerja untuk menggantikannya. Di masa ini terdapat 17 kekosongan yang masih lagi tak dapat dipenuhi. Jadi dengan adanya waktu kerja anjal ni, kita mungkin dapat menarik pekerja-pekerja dari luar sana untuk masuk dan menyertai syarikat kita. Keduanya, kita dapati masalah pekerja yang berlaku dalam syarikat ini, di mana secara puratanya masalah disiplin pekerja ialah datang lambat. Daripada statistik yang saya dapat daripada HR, di mana lambatnya tak lebih daripada setengah jam pun dalam satu hari. Tetapi di mana jika seseorang pekerja itu datang lambat lebih daripada 3 kali dalam sebulan, maka pekerja itu akan diberi surat amaran. Jadi dengan adanya waktu kerja anjal ni, pekerja diberi pilihan untuk datang. Kalau dia masuk pukul 8, maka dia perlu balik pukul 5. Jadi kalau dia diberi pilihan untuk datang lewat 1 jam, kalau dia datang pukul 9, dia boleh balik pukul 6. Jadi dengan adanya waktu anjal ini, pekerja-pekerja tersebut tidak lagi akan ada masalah disiplin ini. Maka dengan adanya waktu kerja anjal ini juga, pihak syarikat akan dapat beberapa kebaikan. Pertamanya, seperti mana yang kita sedang kempenkan sekarang ini, untuk pekerja kita ada dan mendapat keseimbangan kerja dan waktu bukan kerja, waktu di luar sana. Jadi kalaulah pekerja itu terkejar-kejar, tak ada masa untuk nak tentukan keperluan bisnes ke atau keperluan peribadi, maka kalau tak ada ni, pekerja tu susah nak menentukan mana kepentingan bisnes, mana kepentingan peribadi, maka mereka susah, gagal mendapat keseimbangan waktu kerja dan waktu di luar kerja. Ini akan memberi impak kepada syarikat, di mana pekerja-pekerja tersebut kurang memberi perhatian kepada syarikat. Jadi di manakah efektifnessnya waktu kerja, kebolehan pekerja tersebut, manakah nak dapat prestasi tinggi untuk organisasi. Jadi dengan adanya pelaksanaan waktu kerja anjal ini boleh dicapai. Seterusnya, pekerja ni jika kita beri sokongan, kita hargai mereka dengan beberapa kemudahan, seperti kemudahan masa, di mana kalau seseorang tu contohnya ada masalah anak, terkejar-kejar, kalau dia dah boleh pukul 8 tu hantar anak dia nursery, dia boleh buat beberapa kerja menyelesaikan masalah keluarganya, dan boleh sampai pejabat
sebelum pukul 9, maka mereka ini bila dihargai, disokong oleh pihak syarikat, mereka akan lebih lagi memberi tenaga, memberi sumbangan kepada syarikat. Jadi banyak kelebihan yang syarikat boleh perolehi dengan hanya melaksanakan waktu kerja anjal. Jadi saya harap pihak ahli lembaga pengarah bersependapat dengan saya, melihat masalah yang kita dapat selesaikan dan kebaikan yang dapat syarikat perolehi dengan adanya waktu kerja anjal. Waktu kerja anjal yang saya cadangkan di sini ialah mereka perlu berada di pejabat pada waktu daripada pukul 9 hingga pukul 5. Jadi untuk datang ke pejabat, mereka ada pilihan. Boleh datang daripada pukul 8 hingga pukul 9. Antara pukul 8 dan pukul 9 mereka boleh datang. Kalau yang mana mereka datang pukul 8.30, mereka perlu balik selepas 5.30. Itu yang pertama. Keduanya, mereka perlu berada di pejabat sekurang-kurangnya 8 jam dalam satu hari. Jadi kalau masuk pukul 9, kena balik pukul 6 lah. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat kita perlukan mereka sekurang-kurangnya 7 jam. Kerana waktu rehat di hari Jumaat ialah 2 jam, bukan 1 jam. Dan ketiganya, kita beri flexibility anjal kepada waktu makan. Sekarang ni waktu makan ialah antara pukul 1 hingga pukul 2. Tetapi waktu kerja anjal ni kita bagi flexibility, mereka boleh makan dari antara pukul 12 hingga pukul 2. Dia boleh pilih. Tetapi waktu makannya hanyalah sejam. Kalau mereka memilih pukul 12, mereka perlu balik ke office sebelum pukul 1. Jadi dengan adanya waktu makan anjal ni, mereka boleh pilih. Kerana kadang-kadang pukul 1 tu kalau kita pergi ke kafeteria dekat office ni, kat bawah ni, beratur panjang, buang masa hanya beratur untuk dapat makan tengah hari. Jadi kalau pekerja tu dah lah stres dekat office, nak makan pun stres. Jadi macam manakah keadaan prestasi pekerja tu bila dia masuk office selepas pukul 2? Diharapkan dengan pembentangan kebaikan, faedah-faedah yang syarikat boleh perolehi dengan pekerja-pekerja yang kita sayang ini dapat daripada waktu anjal ni, saya unjurkan agar ahli-ahli lembaga pengarah di dalam bilik ini bersetuju dan menyokong usul saya supaya waktu kerja anjal ni dapat dilaksanakan untuk syarikat kita di masa hadapan. Itulah diharapkan dengan kelulusan ahli lembaga pengarah, waktu kerja anjal ini dapat dilaksanakan di dalam syarikat ini. Sekian. Soalan. Okay, siapa nak tanya soalan? Soalan. Ya. Saudara mencadangkan untuk waktu anjal. Jadi saya nak tanya, macam mana kita nak mengatasi ataupun mengelakkan daripada kesemua pekerja, oleh sebab perniagaan kita bermula daripada pukul 8 pagi. Okay? Tak kira lah sama ada kita habis pukul 5 atau pukul 6. Tapi dengan adanya waktu anjal ni, kita membenarkan pekerja kita datang antara 8 hingga 9. Jadi saya nak tanya, macam mana kita nak mengelakkan daripada berlaku keadaan di mana semua pekerja kita datang kerja pukul 9. Jadi perniagaan untuk jam pertama kita tu akan kehilangan peluang di situ. Jadi macam mana nak mengatasi masalah? Benar. Saya telah berbincang dengan pihak HR dengan perkara ni. Kita dapati mereka tidak semua syarikat, tidak semua pekerja akan datang pukul 9. Kalau dikatakan semua pekerja setuju untuk datang pukul 9, maka saya telah berbincang dengan pihak HR, kita ubah waktu kerja kita jangan buka pukul 8, kita buka pukul 9. Untuk para pelanggan kita yang tahu yang kita sebelum ni masuk pukul 8, kita hanya perlu bagi pengumuman notis di mana pejabat kita tidak lagi beroperasi daripada pukul 8 hingga pukul 5, tetapi daripada pukul 9, pukul 6. Tetapi perlu diingat, ada beberapa segelintir pekerja kita yang datang awal, yang datang pukul 6, datang sebelum pukul 7. Mereka ni, jika kita tidak beri flexibility, tidak beri
ni waktu kerja anjal ni, mereka ni terseksa kerana dah lah datang pukul 6.30 pagi, kena balik pukul 5. Jadi kita kena, kalau waktu kerja anjal yang saya cadangkan ni memenuhi kehendak hampir ke semua pekerja dalam syarikat ni, dan juga memenuhi kehendak ke semua pelanggan kita yang kita ada sekarang ini. Diharap dapat menjawab soalan Tuan Pengerusi tadi. Ada lagi persoalan, kemusykilan dengan cadangan saya? Saya nampak dengan waktu anjal ini, keberkalian untuk pekerja yang datang awal itu adalah lebih sedikit daripada yang datang lewat. Jadi yang berada di pejabat antara pukul 8 pukul 9 hanya beberapa kerak saja, sedangkan kemudahan pejabat perlu dibuka atau dibekalkan, antara tenaga elektrik, aircon perlu dibuka seawal waktu 8, sedangkan yang datang mungkin sebilangan kecil kerana masalah yang dedahkan tadilah, susah nak datang ke pejabat kerana masalah-masalah yang terlibat. Dan ini akan memberi beban kepada syarikat dari segi waktu awal, dan akan melanjutkan lagi bagi pihak yang menggunakan waktu anjalnya lewat dan memanjangkan kos operasi kepada pejabat. Terima kasih Datuk Muti tentang concern keprihatinan tentang kos, kemungkinan meningkatnya kos operasi. Untuk jawab soalan Datuk tadi, masalah kos operasi jika kita panjangkan waktu bekerja ini, kerana mungkin kita bekerja daripada office, pejabat akan dibuka daripada pukul 8 hingga pukul 6. Jadi kita telah menambah sekurang-kurangnya 1 jam waktu operasi. Masalah Datuk tu sebenarnya telah pun kita atasi sebelum ni, di mana 2 bulan lepas kita telah membuat kempen Mesra Hijau. Ingat tak Datuk yang merasmikan kempen Mesra Hijau? Kempen Mesra Hijau tu di mana sekarang telah praktikkan di dalam di syarikat, di mana bila kita cuba menjimatkan tenaga, mula kita kurangkan dan kita jimatkan tenaga. Di mana kalau lah seorang je datang pukul 6, maka kita dalam kempen tersebut kita telah memujuk individu tersebut supaya menggunakan tenaga elektrik di tempat dia saja. Kalau boleh jangan buka tempat lain. Jadi dengan adanya penjimatan tersebut, dengan adanya kempen Mesra Hijau yang telah kita lancarkan, masalah peningkatan kos ini dapat kita kurangkan, kita minimalkan. Ya, memang ada sedikit peningkatan, tetapi kita cuba meminimalkan dengan kempen Mesra Hijau ni. Sekarang ni kalau Datuk datang pejabat waktu rehat, kita dapati pejabat gelap. Kerana apa? Bila pekerja-pekerja keluar daripada pejabat, bila kita telah adakan kempen ni, mereka ada kesedaran menjimatkan tenaga elektrik, mereka tutup lampu bila mereka keluar, mereka tidak menggunakan kawasan pejabat. Jadi kos tadi itu kita telah meminimalkannya. Tapi kalau dengan kempen itu dan kita tidak pula melanjutkan tempoh kerja kita lagi jimat daripada yang sekarang ini. Betul. Itu satu aspek masalah ataupun kekurangan, keburukan yang ketara yang kita telah fikirkan sebelum ini. Tetapi Datuk fikirkan kebaikan yang syarikat dapat, kebaikan yang pekerja-pekerja, semangat pekerja bila kita bagi mereka, kita sokong mereka, kita hargai usaha-usaha mereka. Pekerja ni Datuk 8 jam juga pejabat, lebihnya dekat rumah, dekat masyarakat. Jadi kalau kita kengkang dia dekat pejabat ni, ini yang berlaku dekat pejabat kita Datuk, dekat syarikat kita. Banyak pekerja-pekerja lari. Di luar sana sekarang ni banyak syarikat-syarikat telah mengamalkan waktu kerja anjal ni. Kita ni Datuk ketinggalan sedikit.
Kalau kita kejar sikit, kita dah melebihi daripada syarikat lain. Itu dah penerangan saya. Habis. Okey. Okey. Itu je. Diharapkan dengan penerangan panjang lebar, banyak kebaikan ni, diharap cadangan saya dapat diluluskan oleh ahli lembaga pengarah. Sekian, terima kasih.